Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokusnya mengenai penyediaan lot tanah kediaman kepada penduduk lawas selain hasrat Sarawak jadi lokasi penganjuran Sukan C 2027. Butirannya bersama rakan penyampai Vanessa Marie. Silakan Vi. Terima kasih Dia. Projek skim pembesaran kampung SPK di Kampung Datuk Kuala Lawas bakal dilaksanakan dan akan menyediakan 75 lot tanah kediaman. Timbalan Premier Datuk Amarawan Tengah Ali Hassan berkata SPK yang dilaksanakan di bawah kerajaan negeri itu akan membantu penduduk asal yang sudah berkahwin dan berkeluarga memiliki lot tanah untuk membina rumah kediaman. Ada beberapa tempat lagi yang kita nak laksanakan, bukan sahaja di Lawas ini, di Limbang pun ada beberapa projek. Dari segi kos pembangunannya agak besar juga, ya. Kira-kira dalam 100 hingga 120,000 satu lot. Tambah Datuk Amarawan Tengah, SPK itu nanti bakal menggunakan spesifikasi baru dan moden. Ia akan dilengkapi infrastruktur asas seperti bekalan elektrik, air, sistem pepeditan konkrit dan jalan raya yang akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan Tahun Baru Cina ke rumah ketua-ketua masyarakat di Lawas. Peralihan daripada silinder gas cecair petroleum LPG kuning kepada silinder LPG Petros mungkin satu proses yang agak merumitkan rakyat ketika ini, namun dia perlu dilakukan untuk kepentingan Sarawak. Demikian menurut Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian. Datuk Amar Dr. Sim menerusi perkongsian di Facebook berkata usaha tersebut ia akan dapat memenuhi aspirasi Sarawak dalam autonomi pengedaran gas LPG. Katanya terdapat lebih 1 juta silinder LPG dalam edaran bagi kegunaan 2.9 juta penduduk Sarawak. Dalam pada itu, beliau berterima kasih kepada Petros yang sentiasa pantas memberi maklum balas terhadap isu di lapangan, terutama melibatkan peralihan silinder LPG kuning kepada silinder LPG Petros. Sementara itu, Petros niaga Sdn Bhd dalam kenyataan sebelum ini memberi jaminan bahawa harga silinder LPG bersubsidi 14 kg tidak berubah bagi pelanggan domestik di Sarawak, iaitu RM26.60. Manakala tiada cas tambahan dikenakan apabila pengguna bertukar kepada silinder gas Petros selain kos pengisian semula. Pengguna juga diingatkan untuk menukar silinder LPG kuning hanya selepas gas habis digunakan bagi mengelak pembaziran. Sarawak berhasrat untuk menjadi lokasi penganjuran Sukan C 2027 dengan giliran Malaysia sebagai penganjur Tamasya Sukan Dwi Tahunan edisi ke-34. Menurut Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Thailand turut memilih lokasi penganjuran di luar ibu negara untuk Sukan C 2025 dan Malaysia masih belum mempunyai keputusan untuk lokasi penganjuran. Katanya penganjuran Sukma oleh Sarawak tahun ini akan menjadi penanda aras keupayaan negeri ini untuk menganjur acara sukan berskala besar. We would want to be given the opportunity to host it because we have got all the facilities. That's why I mentioned just now, we have already approved the construction of the velodrome. We've got everything down here. Tambahnya, kerajaan negeri akan cuba menjadi penganjur kepada sukan antarabangsa tersebut yang akan dibincangkan dengan kerajaan persekutuan kelak. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian pada pelancaran filem Raya Emas Harta Suci Selako di Kuching. Lebih banyak peluang latihan teknikal khasnya bagi memenuhi keperluan industri minyak dan gas di seluruh negara pada masa akan datang. Ini dilihat melalui kerjasama Petroleum Nasional Berhad Petronas dengan institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia ILJTM menerusi program tajaan institusi vokasional dan bantuan latihan Vista Petronas. Kerjasama tersebut dimeterai melalui pertukaran memorandum persefahaman MOU antara kedua-dua pihak yang diadakan di Kuching hari ini dan disaksikan Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong. Jabatan Tenaga Manusia diwakili Timbalan Ketua Pengarahnya Teknologi Kamaruzan Muhammad Ali, manakala Petronas diwakili Ketua Kumpulan Pelaburan Modal Insan Syed Muhammad Muhafiz Syed Muhammad Bakar. Kerjasama tersebut melibatkan pemberian bantuan sumbangan peralatan, bahan guna
habis penyelenggaraan atau peningkatan kemahiran pelajar di institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia yang terpilih untuk tempoh 3 tahun bermula tahun ini. Antara kursus di bawah program Vista Petronas termasuk kursus pemasangan paip gas, kursus penjaga jentera elektrik, kursus kimpalan serta diploma pemasangan paip minyak dan gas. Polis Kuching berjaya menumpaskan kegiatan penyeludupan barang-barang bercukai atau kontraben bernilai RM80,000 dalam op kontraben di Kuching semalam. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashman Bajah menerusi kenyataan media memaklumkan barangan tersebut dirampas dalam sebuan ke atas sebuah kilang di kawasan Muara Tabuan di Kuching. Sebanyak 37 kotak rokok pelbagai jenama berjaya dirampas selain menahan seorang lelaki tempatan berumur 29 tahun. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 manakala suspek direman di Mahkamah Majistret Kuching pada 20 Februari bagi meneruskan siasatan. 29 warga asing ditahan menerusi Ops Sapu dan Ops Mahir yang dijalankan Unit Penguatkuasa Imigresen Sibu Khamis lepas. Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak dalam kenyataan di Facebook berkata operasi dijalankan di beberapa lokasi seperti tapak pembinaan, perkilangan dan kediaman sekitar Sibu. Seramai 43 individu telah diperiksa semasa operasi tersebut. 29 individu yang ditahan didapati melakukan pelbagai kesalahan di bawah Seksyen 15-1-C dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63. Sementara itu, Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak meminta orang ramai menyalurkan aduan kepada jabatan menerusi saluran yang teratur sekiranya terdapat kecurigaan dan mempunyai maklumat yang sahih berkenaan kehadiran pendatang asing tanpa izin di kawasan masing-masing. Perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali kepada Angkasa Puri bersama dia untuk berita seterusnya. Silakan dia. Baik, terima kasih V langsung dari Sarawak.